يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Allahumma ighfir li warhamni wa tub alayya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu awal kali ini kerana kita ada 2 slot. Kita akan meraihkan kedatangan anaknya ulama tersohor lah di Palestin yang telah gugur syahid. Dan anaknya akan datang sebentar lagi insya-Allah untuk ambil slot yang kedua, Ustaz Muhammad. Saya panggil Ustaz Muhammad lah. Ustaz Muhammad insya-Allah. Dan sebaiknya, sebab saya iklan teruslah sebelum saya mula kuliah saya ni, selain daripada infak kita, sumbangan kita untuk Palestin secara umum lah, elok kiranya secara khusus disumbangkan kepada Ustaz Muhammad ni, pasal dia nak faham satu macam anak kita lah. Sebab dia saudara kita, dia seakidah dengan kita. Dan saya lebih terharu sebab dia mempertahankan Masjidil Aqsa. Dia macam anak kita. Kemudian yang keduanya, dia tak ada siapa pun nak support dia. Dan dia pula dalam keadaan berjihad di sini dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Ini hebat. Ini hebat. Ini ujian yang hebat. Jadi eloknya khususnya kita sumbangkanlah juga secara peribadi kepada dia, sama ada sumbangan umum, maksudnya duit poket kita lah, atas niat sedekah dan sebagainya, atau kita nak mengeluarkan zakat kepada dia atas sumbangan kita lah khusus, insya-Allah. Amin. Mungkin nanti hujung-hujung saya ingatkan lagi ke. Tapi elok saya cakap sekarang kot. Selagi tak payah saya nak sebut lah, supaya bila dia ada, dia pun tak takut dia tak selesa. Kan? Nah, insya-Allah. Amin. Sebab logiknya kalau seorang RM10 pun, kalau 20 orang 200.
Tambah kalau seorang RM50. Nah, insya-Allah nah. Jadi kita sambung pengajian kita ni. Ni bila nak sebut muka surat selalu masalah. Dia double X. XX kan? Oh, XSI dah. Oh, dah BSI ke? Bukan. Bukan XX lagi. Bukan wa ila hukum tu. Oh, ulai XX lah. Dia mungkin dia ni sikit kot. Sebab bila dia putus tiap besar tu kan. Mukadimah lagi. Kita ni dalam mukadimah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mukadimah ni. Orang kalau dapat pintu, dapat isi rumah. Kalau pintu pun tak nampak, macam mana nak masuk? Itu mukadimah, pendahuluan. Atau bahasa moden, prakata. Kita ni mukadimah nak masuk dalam ilmu. Tapi dah ada pintu lah. Cuma banyak berbalas pantun kat situ. Tapi tak payah jawab pantun tu. Kita bagi pantun, betul kita jawab kan. Sambung kat sini berkaitan dengan tajuknya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan soal tauhid. Sehingga bila kita faham semua hujah-hujah ni, dalil-dalil ni, tak ada alasan lagi untuk kita menafikan bahawa Allah tu Tuhan kita. Dengan penuh keyakinan yang padu, tanpa ada syak, tanpa ada zon, tanpa ada waham. Tidak ada alasan. Sebab dia perlu kepada dalil. Bila kita mengaji bab berkaitan akidah pegangan. Akidah ni pegangan tauhid. Dia perlu kepada setiap daripada diri kita ni bawa dalil masing-masing. Dia tak boleh tunjuk kepada orang lain, saya ikut dalil dia, tak boleh. Dalil tu kita kena bawa sendiri. Dalil Quran, dalil hadis kita bawa sendiri. Di sana ada dalil apa? Dalil naqli panggil. Ni dipanggil dalil naqli dengan kita mulakan dengan ayat Quran. Yang satu saya kata tak tahu mukadimah ni sampai bila. Pasal banyak dalil. Sampai kalau orang dia kata dia tak kenal Tuhan, tak masuk akal. Sebab Allah sebut dalam Quran begitu banyak dalil. Kemudian diikuti dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak ada alasan. Dan satu lagi ialah dalil akli. Menggunakan akal, hujah akal. Dia kedua-dua ni kena ada. Dalil naqli, dalil akli. Cuma ringan kat kita tu supaya sah iman kita tu, kurang-kurang dalil akli. Kurang-kurang, bukan suruh berkurang. Bukan suruh cari yang kurang. Kita kan suka yang kurang. Dia macam bila orang datang majlis. Dia suruh cari biar orang lain dulu. Dia kemudian. Tak boleh tu. Dia kena cari yang terbaik. Jadi terbaiknya ada naqli dan ada akli. Cuma di sana ulama' ni dia nak bagi kita faham situ. Bila kata akli tu, akal, hujah akal. Kurang-kurang contoh. Apa bukti Allah tu Tuhan kamu? Contoh kan. Secara mudah supaya kita selamat. Allah lah yang jadikan saya. Allah lah yang jadikan langit. Allah yang jadikan bumi. Allah yang jadikan segala-galanya. Apa hujah kamu kata begitu? Tak mungkin akan ada perkara yang terjadi sendiri. Kan? Kerana setiap perkara tu mesti ada yang menjadikan. Pasti ada yang menjadikan. Dia tak boleh terbit sendiri. Hatta depan mata kita ni semua benda-benda ni mesti ada yang jadikan. Mesti ada yang letak. Mesti ada yang uruskan. Takkan diurus sendiri. Takkan pen ni urus sendiri. Takkan gelas ni urus sendiri. Takkan kitab-kitab ni urus sendiri. Mesti ada yang menguruskan. Apatah lagi kalau kita pergi lebih jauh lagi, mesti ada yang menjadikan. Mesti ada yang mencipta. Kurang-kurang. Selamatlah dia. Ada iman. Tapi takkan selama-lamanya nak pakai macam tu. Jadi kita belajar sikit. Jadi firman Allah Ta'ala yang kita nak tengok bagi ni ialah selalu yang kita baca. Lepas sembahyang selalu kita baca. Lepas kita baca Fatihah, sebelum pergi kepada ayatul kursi, kita akan baca ni. Wa ilahukum ni. Wa ilahukum ilahum wahid. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Esa. Wahdaniyah. Esa.
Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Wahdaniyah lah. Pada hujah Quran ayat yang lain, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Maka bila kita dapat Allah itulah yang Maha berkuasa, Maha Esa, af'al semua perbuatan dia, apa yang kita nak takut lagi dalam hidup ni? Apa yang kita nak takut dalam hidup ni? Sebab Allah tu Tuhan. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita meminta. Tengok pada zaman Fir'aun. Sekarang Fir'aun dia tanya hayu lah. Dulu Fir'aun zaman Mesir tu, bila dia bimbang, bila ada anak lelaki yang lahir, akan mencabar atau akan mengambil kekuasaan dia, kuasa politik dia. Maka apa dia buat? Apa dia buat? Setiap anak lelaki yang lahir dibunuh. Kita dah lama dengar cerita ni. Dah lama dah. Betul tak? Kita tak hidup zaman tu kan. Tapi kalau 15 Mei 1948 kita ada belum? Saya tak ada lagi. Ada yang ada kat sini? Hajah apa? 49. Kalau saya tanya dekat semua yang ada kat sini, 15 Mei 1948 tu peristiwa apa? Peristiwa apa? Tadi pada perkataan Nakaba. Nakaba ni apa? Malapetaka. Apa dipanggil peristiwa tu? Peristiwa Nakbah 15 Mei 1948 berlaku di Palestin. 750,000 orang Palestin terpaksa meninggalkan tanah airnya. Dengan 15,000 yang mati syahid. Sekarang ni dah 10,000. Dengan 530 kota-kota besar yang musnah. Kita pernah ambil tahu tak masa tu? Pernah ambil tahu. Padahal, kalau saya nak bandingkan dengan Fir'aun zaman Mesir tu, kita tak ada, memang tak ada dalam sejarah kita masa tu. Kita belajar ni, kita buka Quran. Tapi yang 1948 tu saya tak ada, melainkan beberapa orang dalam kuliah kita ni yang ada. Tapi mesti tak ingat. Macam mana nak faham peristiwa Nakbah tu? Seperti mana yang berlaku pada hari ini 2023. Tengok macam mana saudara-saudara kita seakidah terpaksa meninggalkan Gaza untuk pergi ke selatan. Daripada Gaza nak pergi hijrah. Terpaksa keluar, meninggalkan tanah air dia, nak pergi ke satu tempat yang lebih selamat. Yang kita sedia maklum sebelum ini, Masya Allah, Tabarakallah, disuruh pindah di pertengahan jalan, mereka bom. Ini bukan zaman Fir'aun. Ini Fir'aun moden. Kita hidup di saat ini. Kalau zaman Fir'aun tadi, maka tentera-tentera Fir'aun ni dia cari. Ni saya dengar cerita apa ni? Lagi orang kata saya cerita kot lain pula. Tak. Dia saya cerita wa ilahukum ilahu wahid. Macam mana kita nak faham bab tauhid ni? Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tempat kita bergantung. Yang kita sembah, yang kita sujud, yang kita puji, yang kita besarkan sepanjang masa. Masa tu tentera Fir'aun dia cari. Semua anak lelaki dia bunuh. Bunuh tuan. Kalau dalam perut ibu dia korek buang. Bukan sebab dia dah lahir. Dia, kalau dalam perut dia korek buang. Tapi nak faham bila Nabi Musa AS ni ialah Nabi, Rasul, tentulah ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila datang rumah dia,
Ibunya Allah ilhamkan. Ni saya kena kupas waktu yang lain, dia jadi panjang pula. Diilhamkan. Selalu orang duk sebut laduni, diilhamkan. Diilhamkan. Allahu Akbar. Dicampakkan Nabi Musa ni kalau tempat yang tak masuk akal, yang orang tak akan cari. Orang tak akan percaya ada orang dalam tu. Iaitu tempat membakar roti. Tutup. Jadi bila tentera ni masuk, cari geledah satu rumah. Geledah rumah. Lu kita belajar ni, sejarah ni, kita akan terfikir berlaku di zaman ni, 2023 ni. Digeledah. Bila sampai dekat tempat bakar tu, takkanlah ada orang dalam ni. Tuan tahu tak antara peristiwa yang dirahsiakan, yang berlaku sekitar tahun 1948. 1948, bukan zaman Mesir ni. 1948. Diceritakan kerana orang tu masih hidup. Ada seorang ibu yang menyorok dalam rumah. Saya tak tahulah perasaan saya ni kalau saya kat Palestin. Dia menyorok dalam rumah dengan anak kecil dia. Menyorok dalam rumah. Menyorok macam kita. Menyorok kan. Dengan sebelah tu ada kedai roti. Kalau ada kedai roti, mana ada tempat pembakar roti. Baca cerita zaman Mesir tu. Tapi ni 1948. Cerita ni orang tutup. Masuk tentera Yahudi ni, dia geledah rumah. Dia orang ni binatang kan. Dia orang ni memang laknatullah. Dia sebab dia nak cari, dia mesti bunuh. Misi dia bunuh. Apa dia buat? Dia suruh ibunya campak anak tu dalam api tu. Tentulah ibunya tak nak campak kan. Itu anak dia. Suruh lelaki tu, saya tak pasti lelaki tu ayah dia ke ataupun penjual kedai tu kan. Dia suruh campak, tentu dia tak nak. Bila dia tak nak, tahu dia buat apa? Dia rampas anak tu dan dia baling anak tu dalam tempat tu. Tak cukup dengan anak tu, dia baling mak dia pula. Habis semua. Ni 1948. Hari ni 2023. Mana-mana ibu yang mengandung, kalau hampir nak melahirkan anak, kerana kalau orang nak melahirkan anak ni, kalau perut dia macam ni, kepala dia dah ke bawah kan. Ibu lagi arif. Maka dia akan tembak bahagian bawah dulu. Setelah dia tembak bahagian bawah, baru dia tembak ibu. Kalau dia kandungan dia baru, dia akan tembak bahagian atas. Sebab masih di atas. Macam mana kita masih tergamak tak nak boikot orang Yahudi ya? Apa statement kita keluar nak berdolak dalik dalam hal boikot? Allah Maha baik kan? Kita tak boleh ambil grab, ada misi. Ada misi rakyat. Beralihlah kepada misi. Kepada rider grab, beralihlah jadi rider misi. Bukan hilang pekerjaan, ada pekerjaan baru yang lebih baik. Saya tolong iklan, saya tak ada kaitan apa pun kat situ. Apa lebih baik? Sebab harga makanan ikut harga kedai. Dan bila mana dia mengantar makanan kita, katalah dia dapat, dia 1 kilometer RM1 lebih kurang, tak salah saya kan. Bila jauh sikit jadi 9 kupang. Kata dia dapat RM7. Tuan-tuan tahu tak RM7 dapat siapa? 100% kepada rider. Ni nak tolong ke apa ni? Ni nak tolong. Kalau sebelum ni dia tak dapat 100%, dia kena charge pula. Syarikat ambil apa? Dia ambil sikit je, 8% je. Mungkin sekitar RM1 lebih, RM2 gitu. Masya Allah. Jadi kalau satu hari dia boleh dapat 10 trip, RM70 je. Bersih, 100%. Ni kalau saya bagi jalan keluar lah. Sama juga dengan MCD tu. Saya sebut MCD je. MCD.
D tu ambil MC. Ambil lah MC. Kalau dekat Russian, dia tukar nama dah. Apa yang masalahnya kita nak berdolak dalik? Bukan suruh tutup, tukar nama je. Kalau hang betul tak ada masalah dengan pihak-pihak yang berkaitan, kan? Tukar nama je. Nak pakai nama saya pun tak apa, saya tak charge. Tapi tak laku lah. Ha. Nah, isu dia kan, kenapa yang kita nak berdolak dalik? Bayangkan penderitaan saudara seakidah kita tu. Sedangkan kita duk baca ni, wa ilahukum ilahu wahid. Kita yakin kepada Allah tu yang Maha Esa, yang af'al, wahdaniyah. Semua perbuatan dia, kita nak balik kepada dia, nak balik kepada kehendak dia, nak balik kepada ketentuannya. Tiba-tiba kita tak berani. Apa cerita? Itu kalau kita nak faham tu, balik kepada zaman Mesir tadi, bukan setakat tu je, maka Allah Subhanahu Taala ilhamkan pula lagi kepada ibu Nabi Musa alaihi salam, hanyutkan. Nabi Musa ni letak di Sungai Nil, dihanyutkan. Akhirnya dia pergi ke mana? Dia balik semula masuk dalam istana Firaun. Sebab tu kita kena sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Sebab kita akan kata dah 75 tahun, yuk. Kan? 1948 ni sampai 2023 dah 75 tahun. Kita yang tak perasan. Sampai yang 1948 Nakbah ni pun, peristiwa Nakbah tadi pun mungkin kita tak tahu pun. Sebenarnya banyak orang tak tahu. Sebab kita cuma tahu sebab disedarkan dengan Taufan ni yang sekarang ni, Al-Aqsa. Baru satu dunia. Kalau tidak, dia buat sikit. Dan ada juga orang yang kerana tak yakin dia kepada Allah tadi, maka dia menyalahkan pula. Bolehkah saya sebut istilah nama-nama ni? Boleh lah. Dia menyalahkan pula Hamas sebagai contoh. Kenapa hang pergi serang? Contohnya pelakon Azhar Sulaiman nama dia. Tapi dia bukan adik-beradik saya. Saya Syahzan Sulaiman. Dia orang yang bijak. Dia seorang yang pandai lah hal sini bina. Rumah dia pun kalau tengok kebijaksanaan dia buat rumah pun dahsyat. Sebab orang bijak. Tapi bijak ni sebenarnya ialah sejauh mana kita boleh taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan kita tak pernah goyang dengan apa-apa perkara berkaitan, kan? Melainkan kita tetap pegang sungguh akidah kita kepada Allah, bahawa bila kita nak kepada Islam, kita sudah menang. Walaupun masanya lama, sehingga orang ni dia hilang sabar. Maka dia kata 75 tahun dah. Nak tunggu apa lagi? Berdamailah. Keluarlah daripada sana. Mana boleh keluar? Kalau tanya kepada saya pun, saya tak bagi keluar. Saya yang bodoh, jahil, tak tahu apa, tak duduk sana, tak lahir kat sana. Saya lahir kat sini. Saya tak bagi keluar. Kenapa tak bagi keluar? Sebab Allah sedang beri peluang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tanggungjawab kita semua. Jangan kita duk baca ayat wa ilahukum ilahu wahid tapi tak wahid sungguh. Kita kena fikirlah juga keluarga kita, bagai-bagai nak fikir. Kita tak boleh macam tu. Kita hanya kena fikir bahawa bagaimana kita ni Allah beri peluang. Kalau di sini apa peluangnya? Ini peluang kita. Peluang yang ada kita, inilah peluang kita. Kalau di sana, peluang dia tu boleh bagi nyawa dah. Allahu Akbar. Itu peluang. Kita kena ambil. Jangan ingat ni hanya orang tertentu sahaja. Kita tak nak fikir hal ni. Allah Akbar. InsyaAllah. Kemudian, apa kata Allah lagi? La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini selalu baca kan?
Lepas semayang baca wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illahu warrahmanur rahim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kan? Itu baca. Sayangnya kita baca yang kita tak tahu apa kita baca tu. Kalau kita faham sungguh kita baca ni tauhid kita semakin mantap. Makin mantap kita ni. Pasal hari-hari kita duk baca, hari-hari kita baca. Kita yakin Allah lah yang Maha Esa. Allah lah yang Maha Esa. Aku tak gentar dengan apa pun. Aku tak takut dengan apa pun. Sebab kalau rezeki, Allah yang tentukan rezeki aku. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah telah menentukan rezeki aku. Allah telah menjamin rezeki aku. Kalau orang nak apa-apakan aku pun aku tak takut sebab Allahu ala kulli syai'in qadir. Orang yang hidup atau orang yang mati tidak memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau nak faham betul. Ni kita nanti nak makan kat mana? Habislah rezeki kita. Jam lah macam ni. Mana selama ni rupanya akidah kita tidak jelas. Tidak jelas. Kemudian sambung lagi apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah. Hanya Allah saja. Allah saja. La ilaha illa ana. Kan? Tiada Tuhan melainkan ana tu aku Allah. Allah suruh apa? Fa'budun. Maka sembahlah aku. Dan Allah suruh kita taat kepada dia. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Ikut. Taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami patuh. Mana tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sudah jelas sungguh tu. Allah tu Maha hebat, tapi dia Maha Pemurah. Orang kafir yang sedang mengkeronyok kita ni pun masih makan, masih bernafas, masih melihat, masih mendengar, malah boleh berbuat sesuka hati. Kena faham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang ilhamkan kefasikan dan takwa? Allah. Nak pilih mana? Kita nak pilih mana? Dia nak pilih yang mana? Dia nak pilih yang tu. Tapi dengan dia pun tak boleh buat apa lah. Bagi peringatan ke, tak bagi peringatan tetap sama. Allah Akbar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La. Sesungguhnya mereka ni kita beri peringatan ke, tak beri peringatan ke, samanya dia tidak akan beriman. Tak bersyukur pagi ni sebab Allah bagi kita satu peluang yang besar duduk dalam majlis ilmu. Dapat berkumpul, dapat mengaji, bersungguh dengan ilmu. Ilmu ni tanda Allah terima kita beradab. Dapat adab pula. Maka ada adab. Tu kena belajar bab lain lagi untuk adab pula. Kalau nak detail lagi buka Bidayatul Hidayah. Ada adab guru dengan murid, murid dengan guru. Kan? Kita dengan mak bapak dah semua ada itu. Mengaji, kita mengaji supaya beradab. Allahu Akbar. Jadi Allah yang Maha Pemurah ni bagi juga. Tapi tempat dia di mana? Tempat dia di mana kalau dia tak ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tempat kita yang tak mau taat kepada Allah ni, yang selalu derhaka, yang wa'asaina dan derhaka kepada Allah, tempat dia Allah na'udzubillah min zalik. Tempat dia neraka. Neraka ni bukan kerja main ni, neraka ni pasal duduk kat tengah panas pun kita dah tak mampu. Dah tak lalu, dah tak sanggup. Sakit kepala pun kita dah tak tertanggung. Ni bayangkan
dalam api, dijilat oleh api, dibakar oleh api, makan-makan yang berasaskan api, minum berasaskan api, pakaiannya api, semuanya api. Sebab tu orang yang terakhir keluar daripada neraka ni, badan dia bukan saja berasap, hitam, legam, hangus. Dia berdiri jatuh. Orang terakhir, manusia terakhir dari neraka. Na'udzubillah min zalik. Saya tak mau dan kita semua tak mau. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahaya rabbana bis salam wa adqilnal jannata daras salam. Kita minta kepada Allah keselamatan. Allah beri keselamatan, dia memiliki keselamatan. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Itu orang akhir keluar. Dia tak tahu dia akhir, sebenarnya dia orang terakhir. Tapi pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ni, bila dia keluar daripada neraka, sebab dia orang terakhir dan dia duduk pada kategori mukmin yang asi, mana mukmin yang derhaka. Setiap orang derhaka sebab dia masih ada iman, maka Allah bagi dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang begitu nikmat. Itu orang beruntung, orang mati syahid, Allah bagi nampak tempat dia nak balik kan. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Allahu akbar. Dia nampak ada satu pokok depan tu. Dia keluar daripada neraka, nampak pokok. Tengok pokok pun dah rasa nikmat kan. Tak apa nikmat. Dah lama tak tengok pokok. Apatah lagi kau dapat duduk bawah pokok, berteduh bawah pokok, dapat redupnya pokok, dapat nyamannya pokok. Pokok ni sebab dia ada daun-daun. Daun-daun tu bagi kita nyaman kan. Pokok tu kita faham warna hijau kan. Tengok warna hijau tu pun kita rasa nyaman lah. Duduk bawah dia pula. Orang pula dah lama duduk dalam neraka. Tak tahu berapa lama yang orang terakhir ni, mungkin 10,000 tahun ke, tak tahulah. Satu hari 1,000 tahun. Bahasa kita nak faham, sehari 1,000 tahun. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Tak sanggup ya Allah kan. Ilah stulil firdaus si ahla wala akhwa ala naril jahim. Wahai Tuhan, kami pun tak sanggup. Kami tak layak masuk syurga. Kami sedar diri. Saya sedar diri saya tak layak masuk syurga. Tapi saya pun tak sanggup masuk neraka. Kalau sehari dihukum 1,000 tahun, hancur kita. Sebab tu Allah bagi peluang kat kita waktu hidup ni. Allah kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah kalau kamu bersihkan hati. Sebab orang bersihkan hati masuk syurga. Tapi rugi orang yang mengotorkan hati dia, sebab dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau saya ada salah, maafkan saya lah. Maafkan saya, sebab kalau tidak dimaafkan, saya akan bermasalah tau di akhirat. Kalau ada perkara yang berkaitan, tak puas hati pun minta halal je lah. Macam tu. Kita hidup macam tu je lah. Minta maaf, minta halal. Minta maaf, minta halal. Dengan Allah minta ampun, bertaubat. Minta ampun, bertaubat. Tak tahulah yang lelaki terakhir tu berapa lama dia duduk dalam neraka. Tak tahu. Tak tahu. Boleh tak kita feel tu? Sebab benda tu memang kita akan pergi. Kita akan pergi ke sana. Tak lama pun kita ni hidup kat dunia, kan boleh lama sangat. Masya-Allah. Dia tengok pokok tu, ini rahmat Allah ni, kata pemurah. Dia nak cerita pemurah tu ni. Nak cerita tentang Huwa Rahman. Huwa Rahman Nur Rahim.
Dia Maha Pemurah dan Dia Maha Penyayang. Walau dosa orang ni terlalu banyak, sebab dekat dunia dia tak bersihkan hati dia, maka Allah dengan pemurahnya, dengan penyayangnya, bersihkan diri dia dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa tu, itu keadilan Allah Ta'ala, kerana manusia ni nak masuk syurga Allah Ta'ala, hati dia kena bersih. Illa man atallahi biqalbin salim. Melainkan mereka yang balik kepada Allah bawa hati yang selamat. Kita ni macam penyakit dia. Allah tu maha baik, maha pemurah. Sebab tu bila orang masuk neraka, dia rasa ni keadilan Allah, keadilan Allah. Sebab macam mana jahat dia pun, sebab dia masih ada iman. Dia balik pada tadi, ni penting belajar tauhid. Penting belajar tauhid. Kita kena 100% padu iman. Bila kita kurang rezeki, Allah bagi saya rezeki. Allah telah jamin saya rezeki. Saya tak akan jadi apa-apanya, Allah akan bagi. Banyak sikit semua Allah bagi. Kalau orang tengah menindas kita, Allah akan bagi kita menang, kita akan berjaya. Cuma nak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ni keyakinan. Kalau kita kata, alah habislah rezeki, maksudnya apa? Iman kita tak padu. Bila kita rasa kita habis dah, kalah dah, habislah kita, iman kita tak padu. Iman tak padu ni mana iman kita bermasalah, mana ada keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tu Tuhan kita, tempat kita bergantung. Allahu Akbar. Dia pun keluar nampak ada pokok kan. Minta ke Allah, ya Allah, bagilah aku dapat duduk bawah pokok ni, nyaman. Tak minta yang lain dah, ya Allah, minta yang ni je. Saya tak minta yang lain, saya nak minta yang ni je. Dapat duduk bawah pokok ni, jadilah. Jadilah saya dapat duduk bawah pokok ni. Saya tak minta yang lain dah, saya tak minta yang lain, saya dapat duduk bawah pokok ni je. Ya Allah. Maka Allah pun bagi dia duduk kat pokok tu. Ya Allah, nikmatnya duduk bawah naungan pokok ni. Macam kita kan, tengah-tengah panas, ada pokok. Ya Allah, nikmatnya. Ada payung, nikmat. Hujan, panas kan. Duduk bawah pokok, nikmat. Kemudian dia duduk bawah pokok tu, makan buah-buah semua kan. Allah. Dah lama dah tak jumpa semua tu. Baik, maha baiknya Allah ni. Kemudian dia nampak depan tak ada sungai. Tadi kan dia minta satu je. Dah dia kata apa? Dia kata, ya Allah, nak minta lagi. Nak minta lagi. Nak minta mandi pula dalam sungai. Lama dah tak jumpa air kan. Kakak Allah kata, kamu tadi minta satu je. Kamu kata satu cukup. Tak nak minta lain dah. Dah ni sekali je. Nak minta satu lagi. Dapat 2 buah pokok. Lepas tu dapat pula mandi di sungai ni. Lepas tu tak minta dah. Betul sungguh. Ni perangai manusia ni macam tu lah. Betul dah, saya tak buat dah. Saya janji buat balik. Ampun saya, maaf saya tak buat dah, sungguh, saya menyesal. Buat lagi. Bagi saya sikit je, saya cukup dah sikit ni. Tak cukup, tamak, haloba, rakus. Tapi Allah bagi, Allah huwa rahmanur rahim. Balik tadi ni. Tuan-tuan, ni saya terus terang nak kabur kan. Ni saya petik satu cerita je. Kalau saya nak cerita huwa rahmanur rahim, tuan-tuan, sampai mati tak habis cerita. Tak boleh mengaji pun. Cerita yang tu pun. Ni saya petik cerita ni sebab saya teringat. Saya teringat cerita ni, saya petik cerita ni. Sebab saya kata cerita ni lebih dekat dengan kita, bagaimana orang yang dah dalam neraka pun
Allah masih bagi dia peluang sebab dia ada iman yang tak ada sedikit syak, zon dan waham untuk masuk juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kat dia. Dia pun mandi semua seronok kan, Allah. Nikmat. Kita kalau panas dapat mandi pun nikmat. Ni keluar neraka. Kita tengah hangat pijar dia kata kan. Usah kata mandi, dapat duduk tepi sungai. Ya Allah, nikmatnya kenangin sungai. Macam tak ada hutang. Itu ayat kita. Betul tak? Kita kalau seronok sangat, macam tak ada hutang. Lega kepala. Tak mandi lagi. Tadi kita ada rumah, aku tak mandi. Bawa pakai mandi, tak mandi. Tak tahan tu. Turun mandi ke. Tengok air jernih. Macam Sungai Mu tu kan. Dia tak sampai lagi sebenarnya. Tapi tengok orang duk tunjuk tu kan. Pertemuan dua sungai kan. Perak dengan Pahang ni kan. Perak dengan Pahang ke? Bukan Kelantan ke apa? Saya pun tak ingat. Tak maaf kalau salah info kan. Tapi air dia berkata jernih. Atau pengalaman kita tengok air jernih. Kita di rumah kata tak nak mandi, tak turun mandi tak? Sampai yang bersama dengan kita, tak kira lah anak kita ke, isteri ke, siapa ke kan. Dia kata, macam mana nak mandi tak bawa pakaian apa ni? Tak apa, mandi basah. Lagi balik nak macam mana? Bagi kering balik. Punya nekat. Basah kereta pun tak apa. Janji aku dapat mandi. Sebab tak tahan tu, tengok air tu. Itu kita yang masih kat sini. Bayang orang yang dah lama dalam api neraka ni tengok air macam mana. Nikmat tuan-tuan, nikmat. Dia dah mandi-mandi, makan buah semua, relax kan dekat sungai semua. Lepas tu dia nampak lah depan tu, pintu syurga terbuka. Ini cerita orang last keluar neraka ni. Maksudnya dalam syurga tu, orang lain semua dalam syurga lah. Dia seorang dia lagi. Dia seorang dia lagi tak masuk. Dia nampak kelibat orang dalam syurga tu. Orang dalam syurga lagi lah. Asal cerita. Sebab dalam syurga ni, sekarang ni kita duk cerita syurga ni. Benda tu kita tak pernah dengar lagi sebenarnya. Tak pernah lihat lagi. Tak pernah dengar, tak pernah lihat. Dan sekarang ni dah masuk syurga yang mati syahid kat Palestin. Dia tak menikmati lah. Dia tidak menikmati. Tapi dia masuk. Masuk pun dah macam dah menikmati lah. Sebab tu budak-budak kecil je pun dia boleh cakap dalam satu keadaan. Kita pun tak cakap macam tu. Nak masuk lah. Kami takkan keluar daripada bumi ni. Kami merindui mati syahid. Tu siapa cakap tu? Budak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tiba-tiba kita kat sini, apa siapa serang? Matilah mereka. Sebab lembik sikit tu. Pasal memang orang lembik macam tu. Mati-matilah, memang semua orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sama ada mati beriman, mati mulia, atau mati kafir dan terhina. Faham ni tu? Nampak juga. Orang dalam kubur pun, buka pintu syurga pun dah tenganga lah. Bukan masuk, tengok kan. Nampak bidadari lalu, tarik rantai bidadari tu. Berterabur rantai. Terus mata dia beralih pada rantai je. Tadi nampak bidadari kan. Rantai tu dia ambil biji rantai tu. Tengok biji rantai yang dipakai oleh bidadari pun dah terpegun dari macam. Belum tengok bidadari. Belum tengok wildan lagi. Pemuda-pemuda yang kacak. Ada pemuda yang kacak. Kita tengok bidadari. Orang perempuan tengok pemuda yang kacak. Yang tu bedah ni tambah yang orang yang mati syahid ni, dia masuk terus. Tengok terbang, tengok kan. Allah bagi dia tengok. Ya Allah. Jadi bila dia masuk tu dia kata ya Allah minta nak masuk pula. Tadi dia minta pokok, duduk bawah pokok ya. Lepas tu minta nak mandi sungai. Lalu dia kata nak minta masuk. Memanglah Allah bagi dia masuk. Sebab apa? Sebab memang janji Allah SWT. Allah lagi. Allah tak pernah mengingkari janji. Tu nak cerita. Huwa Rahman Nur Rahim. Tapi syarat iman mesti padu.
Kalau ada orang kata, alhamdulillah dia kata kat aku pasal dapat pahala free. Kita kalau orang kata, mana boleh tak kata balik, kena kata balik. Mana boleh tahan. Ingat dia seorang yang boleh kata aku. Aku boleh kata juga. Kan? Boleh macam tu. Itu orang yang yakin sungguh dengan Allah. Orang kata kita, kata lagi, terima kasih. Lagi dahsyat, bagi hadiah kat dia pula. Nampak tak nilai-nilai nak jadi ahli syurga ni? Bukan setakat kita kata nak mati syahid je. Orang yang dipilih mati syahid ni tentu akhlak dia pun dah bagus. Kan? Sebab tu pergi tahap yang lain, tahap tinggi mati syahid. Tentu akhlak dia bagus. Tentu dia orang yang boleh berlapang dada, orang yang sabar, orang yang tak marah-marah tak tentu pasal. Kena marah. Kena marah. Kan kena tak boleh marah. Kena marah. Marah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni marah tentu pasal. Tentu pasal. Makanan lambat pun kita marah. Itu tak tentu pasal. Dah lah makan tu harus je. Lambat pula. Kita kata apa? Dah lah duit aku bayar. Lambat pula. Aku pun tak makan. Tak marah buat apa? Duit tu Allah punya. Makan hukum harus. Kita tak makan tak makan ke? Bukan makan tu memberi manfaat mudarat. Ramai je orang makan tak kenyang-kenyang. Ramai orang tak makan tapi kenyang. Ramai je orang sekarang dekat Palestin minum air laut, elok je hidup. Kita kalau minum air laut, sakit tekak seminggu. Lepas berjalan tu, nak pergi berjalan ni jauh-jauh ni, jalan berapa kilometer, bukan ada air. Bukan ada apa, nak buat barang lagi, nak tarik anak lagi, nak dukung mak lagi. Bukan ada apa, bukan ada air, tak ada apa. Sampai ceruk-ceruk air tepi-tepi jalan je. Itu pun kalau dia keluar air je. Tapi kenapa mereka boleh bertahan? Sebab keyakinan mereka yang padu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik cerita asal tadi, kalau macam mana kita yakin dulu. Akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa yang kita sangka-sangka. Akhirnya Nabi Musa AS masuk dalam istana Firaun. Kan? Itu cara Allah nak kalahkan. Tak sampai kita punya akal. Macam baru-baru ni kan, tank-tank depo tu kan ratus-ratus juta ke. Tiba-tiba boleh diletupkan dengan RPG je. RPG ni sebenarnya satu senjata ringan dipanggil. Tapi depan mata kita tengok video, meletup. Depa pun jam. Depa kata ni bukan biasa-biasa ni. Bukan biasa-biasa, senjata ringan boleh letupkan kebal depa tu, yang memang kebal lah. Depa cukup yakin dengan kekebalan tu. Sebab depa ni yakin dengan makhluk. Kita diajar yakin kepada Allah. Sebab tu pentingnya takbir. Sebab tu kita melatih diri kita dengan takbir. Allahu Akbar. Tu kita latih diri kita boleh kita sebut takbir. Mudah-mudahan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu masuk dalam hati kita. Sebab tu tak boleh halang takbir. Tak boleh. Habis tu nah. Boleh saya ulang balik. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ni saya baca laju sikit sebab ni panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok tu. Surah Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Ada tak? Tak apa. Boleh belakang balik, tak apa. Jadi jumpa ayat tu. Tak apa. Jadi jumpa ayat je. Muka surat tu mungkin dia ada masalah sikit.
Tabah kita belakang balik. Nah, boleh nak macam tu ya? Ada kan? Ayat tu ada kan? Ayat tu ada. Bukanlah perkara kebajikan itu, ada kan? Hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Tu. Sebesar-besar kebajikan. Sebesar-besar kebajikan beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ni ialah suatu rezeki, suatu nikmat yang tak ada tolok tandingnya. Pasal dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Macam tu. Orang tak ada iman, maka tak ada kebajikan atas dia. Dia buat apa pun tak ada kebajikan. Dia baik macam mana pun tak ada apa-apa. Kosong. Tapi mudah-mudahan kebaikan itu menjadi sebab dia mendapat iman, mendapat Islam. Kita ni pula dah beriman sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanud khulu fis silmi kafah. Jangan pula kita sini yakin, sana tak yakin, sini nak ambil, sana tak nak ambil, tak boleh. Kita kena serah diri kita betul fis silmi. Masuk dalam Islam. Kafah semua. Keseluruhan. Jangan ada petik-petik-petik. Jangan bab ni tak boleh lah, bab ni tak kena dengan kita. Tak boleh. Ambil semua. Bila terbetik satu keraguannya, tak boleh. Bila meniaga, kapitalis. Nak rosak Islam ni lah. Pasal bila dia fikir, mana boleh tak buat macam ni. Kita kena tindas orang, baru kita boleh berjaya. Habis Islam ni. Itu kapitalis. Yahudi ya. Bila cara hidup Yahudi pula. Habis itu. Sebab boikot dia ialah boikot cara hidup mereka. Kita besarkan cara hidup kita, yakni cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat buat semua, jangan duk tinggal semua. Buat mana yang ada kemampuan kita tu kan. Kita buat. Datang mengaji ni pun menghidupkan sunnah. Kita pergi masjid solat Jumaat tu sunnah. Di samping sunnah-sunnah yang lain banyak sekeliling kita buat. Sebelum tidur contoh berwuduk itu sunnah. Jangan anggap kecil. Bangun tahajud itu sunnah. Solat sunat duha itu sunnah. Itu sunnah semua tu. Kalau orang sungguh beriman kepada Allah Ta'ala kerana dia dah yakin pada kehidupan akhirat yang khairun wa abqa, yang baik lagi kekal, maka apa dia buat? Dia buat persediaan. Satu persediaan yang paling mantap dan utama ialah persediaan akidah. Itu dia ulang-ulang tu. Jangan ada keyakinan. Sebab bila kita ada masalah dengan keyakinan, pertama ujian kita ni sewaktu nyawa nak tinggalkan badan. Dia akan ada keraguan. Kita akan tergagap-gagap. Dia tak boleh. Waktu keluar tu, la ilaha illallah. Sebab salah satu kaedah je dalam tahlil ni, tarik daripada pusat tu. La ilaha illallah. Balik ke hati. Allah tu dia balik kat sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Latih kan? Latih. Kena latih. Dia dari pusat tarik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru ada kesungguhan. Sebab tu kita lama dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertobang tu. Orang panggil jadi langor. Mula-mula la ilaha illallah tu. Pasal tengok laut tu jadi. Ni kaedah. Saya kena jelas ni, lagi orang salah faham. Kaedah. Kalau ada kaedah lain silakan. Dia tidak ada masalah dengan kaedah. Keutamaan dia lah kalimah tu sendiri. Afdalu zikr. La ilaha
illallah. Yang saya sebut sebentar tadi, kaedah nak membantu kita. Saya ulang balik, kalau nak baca macam mana pun tak apa. Tapi lebih baik kalau kita ada kaedah yang boleh membantu kita. La ilaha illallah. Dia balik kepada hati tu. Kau nak ambil kira ni pusat. Kan, pusat. Pusing kanan, ilaha kan. La ilaha balik sini kan. Lallah. Dia balik sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma kalau orang dah biasa, dia tak payahlah ni sangat. Dia sikit-sikit pun dia dah dapat rasa dah kan. Mula-mula dia train memang macam tu kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kalau dah lama, la ilaha illallah. La ilaha illallah kan. Dia buat syarat tu, dia tahu dah dia tahu dari mana datang tu kan. Daripada pusat dia naik ke atas, pergi sini, betul balik sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu sebab kalau kita perasan untuk imam tu kan. Kan nampak tak nampak macam ustaz ajar pun. Mungkin kat dia dah biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi dia tahu. Tapi kita kalau tak tahu, kita memang hentam je tu. La ilaha illallah. La ilaha. Macam orang tak nak. La ilaha illallah. Nah, dapat kan? Dapat sesuatu. Dulu kalau saya kira Qabil tu-nya daripada almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Kenal ya Syekh Fahmi Zamzam? Ulama besar tu. Dah meninggal dengan kita. Dia mula ajar tu lah. Tapi sekarang ramai aja orang dah iklankan kata-kata kan. Benda baik kita iklan je lah. Amal je. Saya ulang balik lah, takut salah faham. Ini kaedah sahaja. Bila kata kaedah, kalau nak ambil kaedah lain, silakan. Tu jangan nanti jadi isu pula. Ustaz tu kata mesti begini-begini. Dah, jangan. Kalau kita rasa dengan cara kita tu dah boleh, sudahlah. Jadi dapat. Itu satu. Sebab bila kita meninggalkan dunia ni, itu kalau tak padu iman kita ni, macam mana kita nak lafazkan la ilaha illallah tu? Atau kurang-kurang pun Allah tu dengan keyakinan bahawa Allah Tuhan kita, Allah lah yang menyediakan segala keperluan kita, Allah lah yang menghidup, mematikan kita, Allah tu lah segala-galanya kepada kita. Itu kita belajar sampai datang perasaan yang begitu. Itu satu. Dan baliklah masuk alam barzah kan, satu masa nanti. Kecuali mati syahid lah. Kalau mati syahid, mana tahu kan kat sini ada yang mati syahid. Tak tempuh lah alam barzah. Orang mati syahid tak tempuh alam barzah. Tapi kita ni, kalau dekat sini, biasa-biasa macam kita ni kan, masuk alam barzah. Bila masuk alam barzah, orang pun tinggalkan kita 7 langkah. 7 langkah. InsyaAllah. Yakin sangat? Mestilah yakin Nabi yang sebut. Sadaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang banyak orang kata, mana tahu 7 langkah? Ya, Nabi sebut. 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita nak kira balik boleh. Kita berhenti tu. Datanglah muka nakir tanya. Tanya balik. Ma rabbuka. Jawab apa? Allahu Rabbi kan. Allah lah Tuhanku. Ni nak jawab ni kok mana ni? Ni lah waktu kita hidup ni. Kena sungguh-sungguh letak keyakinan betul ni. Tak boleh ada syak-syak, tak boleh. Sebab tu kalau kita tak mampu sangat, kita cakap macam ni. Hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita dah tak larat, dah tak boleh nak tanggung lah kan. Rasa macam kalau kita cakap sikit lagi, kita akan merosakkan iman kita. Kita banyak sebut tu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bayangkan macam tu. Bayangkan saudara-saudara kita bawah runtuhan bangunan tu. Masa tu nak gantung dekat siapa? Nak panggil mak lagi ke? Nak panggil ayah lagi ke? Nak panggil sahabat kita ke? Nak panggil tuan-tuan guru kita? Tak. Kita panggil Allah. Hasbiyallah. 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 Cukuplah Allah bagi aku. Wa ni'mal wakil. Allah itulah yang menolong kita. Allah itulah yang menyelamatkan kita. La haula wa la quwata illa billah. Sebab tu zikir-zikir ni kena amal. Dia bukan bila sesak pun nak pakai dia tak jadi. Dia kena amal. Walaupun waktu kita amal ni kita ada kesan kan. Tapi insya-Allah bila waktu kita perlu, dia akan berkesan.
Kita akan berkesan. Contohnya lah kan, bila kita kata la haula wala tadi kan, la haula wala quwata illa billah, selalu kita amal la haula wala quwata illa billah. Masa itu tak ada kesan, masa kita dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita terdesak, bila kita baca tu kita akan rasa. Sama dengan hasbi Allah tadi kan, bila kita terdesak, kita baca kita rasa. Dan dia ada kesan sebab apa? Sebab kita dah baca lama, kita dah simpan tau, kita macam dah simpan. Macam benda dunia lah, saya bagi contoh dunia senang sikit faham. Siapa rasa orang akan kata, "Alah, kau setakat simpan RM1 sehari ada apa hal?" RM1 sehari apa? Dapat RM1 sehari. Orang duk kata kita apa simpan RM1. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Contohlah. Tapi jangan buat macam tu sebenarnya. Sebab duit makan jatuh. Beli meh lah, simpan, beli meh. Kan, dia simpan keluar beli meh, tak apa. Dia simpan tu dalam bentuk emas kan, dalam bentuk aset emas. Ni contoh nak cerita, nak fahamnya. Waktu tu semua orang duk pandang dia leceh. Tapi waktu dia sesak, nampak tak? Ada tak kegunaan tu? Baru dia teringat. Benda dia simpan ni. Dia pun ambil, dia pun jual, ambil tu, selesai masalah dia. Betul tak? Sebab benda ada. Senanglah benda boleh guna. Lepas tu dia simpan RM1 dulu, orang memandang leceh kat dia. Sama orang pandang kita, alah setakat baca je, kan ada apa? Tak, baca je lah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari-hari. Simpan. Sampai nak mati baru kita nampak dah. La ilaha illallah. Kalau kita tak simpan, nak keluar apa masa tu? Apa yang banyak kita simpan dalam hati kita? Yang tu yang akan keluar. Kebimbangan kita tentang dunia, tentang harta, tentang anak kita, tentang suami kita, tentang isteri kita, tentang benda-benda dunia ni lah. Kan? Banyak tu, banyak masuk. Nak keluar apa tu? Ni pun nak kena buat penjelasan. Nanti salah faham lah. Kita kena buat semua tu. Kita kena meniaga. Kita kena wujudkan ekonomi orang kita. Ekonomi Islam. Kena wujudkan. Kena ada. Kena sungguh. Sebab dia termasuk ibadah. Tetapi, kan, jangan sampai tidak jadi ibadah. Bila sesuatu tu jadi ibadah, dia sentiasa didasari dengan kalimah La ilaha illallah. Masya Allah. Dah tetamu sampai dah? Ya ke? Masya Allah. Tak pagi ni saya dah teralip. Saya nak tangguh. Jadi saya ringkaskan. Jadi saya baca tadi apa? Beriman seorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab sekalian nabi dan menerimanya seseorang hartanya. Nak bagi harta ni kan. Sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengejarnya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Nampak tu? Kita punya sumbangan besar ialah untuk Palestin. Masa ni yang utama Palestin. Saudara-saudara seakidah kita di Palestin. Lebih-lebih lagi kepada Hamas. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Habis itu kita sambung pula pada dalil yang lain pada waktu yang lain. Saya ulang balik mukadimah ni saja memang makan masa bertahun. Kalau rasa ada boleh tunggu. Tak boleh tunggu tak apa. Jumpa lagi bulan depan. Tapi sebenarnya kalau ikut adab murid dengan guru ni, kalau dah tak boleh ikut pengajian kena beritahu. Hantar mesej, ustaz saya tak boleh ikut dah kuliah ustaz pasal saya ada komitmen lain kan. Beritahu. Itu adab. Sama juga dengan sesuatu tempat pun, masjid ke, surau ke, darul taklim ke, mana-mana. Kalau dah tak perlukan ustaz, beritahu. Beritahu ustaz, kami dah tak boleh nak ambil ustaz mengajar kat sini. Tadi saya minta maaf.
kami nak gantikan dengan orang lain. Tak apa, dipersilakan. Ustaz lagi senang. Pasal kita pun dah tak nak tanggung pegang amanah yang banyak. Macam tu kan, kena bagi tahu. Jangan duduk diam saja. Lepas tu tiba-tiba ya tengok dah habis begitu je. Tak cakap apa-apa. Tu namanya tidak ada adab. Bila tidak ada adab, selama mengaji tu tak ada faedah. Dia tidak ada berkat. InsyaAllah. Saya sebut je tu kan, bukan saya kata kat Darul Ta'lim lah. Darul Ta'lim kemeh je. Tak ada masalah apa. Kalau ada, minta siap tanya lagi. Boleh tak nak bagi laluan kan ni? Boleh. Tak ada masalah. Belajar ni, boleh tak awal akan pukul 9? Boleh, tak ada masalah. Macam tu je, bukan ada kita ada masalah apa. Bagi tahu lah. Kan? Boleh tak boleh, bagi tahu. Itu je. Jangan duduk senyap, macam tu tak boleh. Bukan pasal guru tu, pasal adab. Itu je nak faham. Saya sudahi dengan Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna warham walidina warham ummata Muhammad wasturna walidina wastur ummata Muhammad fid dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Tamah Darul Ta'lim sebab saya lewat berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nak bagi tahu lagi. Saya ulang balik. Saya ulang balik berkaitan dengan sumbangan ni. Satu, sumbangan untuk Palestin lah. Kedua, adalah lebih baik kita memberi sumbangan khusus secara peribadi